Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada minggu lepas, kita telah rasanya kita paksa tunda baru ni atas sebab-sebab tertentu. Jadi minggu ni kita bersyukurlah kepada Allah kerana diberi peluang kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Tuhan terangkan hati kita supaya kita reti dan boleh buat amal sebagaimana yang dikehendaki dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi itulah harapan kita ya. Zat itu mutlak. Apa makna zat itu mutlak? Maknanya hak wak kira bercara ni dengan Tuhan. Tuhan telah hak sebenarnya supaya kita duk royak Tuhan tu kuasa, Tuhan tu boleh buat makhluk. Jadi semua kita duk nilai tu menunjukkan sifat dia, perbuatan dia. Tetapi gapo hak kita royak mengenai sifat, mengenai perbuatan Allah, mengenai nama Allah tu, hak mutlaknya diri Allah tu. Zat. Sebab itulah dia kata zat tu mutlak. Tidak berbentuk. Memanglah tidak berbentuk sebab Allah Ta'ala ni tidak serupa dengan makhluk. Makhluk ni ada bentuk. Walaupun makhluk dalam bentuk pepejah, dalam bentuk cecair dan dalam bentuk gas atau udara, semuanya ada bentuk belaka. Tetapi Tuhan ni tidak berbentuk. Sebab apa tidak berbentuk? Sebab Tuhan ni tidak berjirim dan tidak berjisim. Bukan jirim, dia bukan jisim. Maka, dia tidak berbentuk. Jika berbentuk, maka itu adalah bentuk yang mutlak. Katalah kalau kita jumpa ada dalam Quran atau dalam hadis, Tuhan royak diri dia tu berbentuk. Maka jangan khoyak berbentuk tu serupa dengan manusia atau serupa dengan makhluk. Sebab bentuk dia tu bentuk mutlak. Mutlak ni maknanya kiasan. Hak sini maknanya hak sungguhnya royak tu secara kiasan. Diri mutlak, diri sebenar-benar diri hak dia gambarkan tu surah kepada Tuhan yang amat mengetahui. Lagi tu jelah. Bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Akbar Mahyuddin Ibnul Arabi, yang padanya semua bentuk-bentuk yang ada haknya bergantung kepada khuliqal insanu ala suratur rahman, iaitu kepada makna dia khuliqul insan, ialah Allah menjadikan insan manusia ala suratun, dalam bentuk. Surah ni makna bentuk. Dalam bentuk Ar-Rahman, yang menunjukkan kasih sayang dia. Menunjukkan kasih dia. Ar-Rahman ni pengasih. Jadi kalau kita tengok makhluk ni lagu mana-mana pun, bentuk ke, sama ada bentuk tu tinggi ke, rendah ke, panjang ke, lebar ke, depan ke, belakang ke, atas ke, bawah, semua tu hanya Tuhan nak royak sifat kasih sayang dia. Kasih sayang dia kepada makhluk, kepada insan terutamanya, supaya nampak bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan jama jala kama koha. Sifat Tuhan ni jama jala kama koha. Biar kita nampak bahawa Tuhan buat makhluk ni comel, jala ni hebat, kama ni sepenuh, koha ni kerah. Maknanya tidak Tuhan ubah-ubah. Kalau Tuhan buat cacat-cacat, kalau Tuhan buat
tinggi-tinggi, putih-putih, hitam-hitam. Dia tidak ada ubah. Sebab itulah menjadi satu kesalahan kepada kita apabila kita ubah bentuk kita. Kerana apa? Kerana nak suruh comel. Tapi kalau kita ubah tu nak suruh kita memudahkan ibadat, itu sepakat ulama kata diharuskan. Maknanya umpamanya kita jalan tu peka. Jadi kalau betul kita jalan street molek boleh sembahyang molek. Tu diharuskan. Tetapi jika kita ubah tu menyebabkan kita nak suruh jadi comel, ini berdosa, tak boleh. Tak boleh kita ubah apa hak Tuhan itu ni kerana kita ni nak comel. Sedangkan Tuhan buat kita ni comel. Comel dah. Jadi kalau bagi comel, kita kata tak comel, maknanya kita lebih baik menilai comel daripada Allah. Kalau begitu Tuhan ni bodoh lah. Tak erti. Tak erti ya. Kita ni comel dah. Bapa tak nampak ya kita ni comel. Kita tak nampak kita ni huduh. Aku ni huduh sungguh. Banding dengan dia. Aku ni hidup macam cuapa asap. Dia hidup macam comel. Kulit comel lemu. Aku kulit macam mata gaji. Berasa. Jadi kita komplain apa yang Tuhan buat tu. Sedangkan Tuhan buat atas kita tu lah yang paling comel. Dia patut pada kita. Dia tak beri kat orang lain. Dia tak beri rupa supaya kita ni duduk di orang lain. Walaupun kita ni daripada proses yang sama, mokpok serupa. Tetapi kita 4-15 adik-beradik pun tak serupa. Tak serupa lah. Hanya kalau ada pun seakan-akan sahaja. Tak serupa. Ni hebatnya Tuhan kita buat kita tu comel. Jadi kalau kita nampak situ, barulah kita ni nak bersyukur kepada Allah setiap masa. Lah ni kita tak bersyukur kepada Allah ni. Kita duk rasa bahawa Tuhan buat kita ni tak sempurna. Apabila tak sempurna, inilah orang panggil tilik ke ataupun kecek pe yang Tuhan tugaskan kepada syaitan. Dan kalau manusia Tuhan tugaskan kepada orang kafir, khususnya orang Yahudi. Yahudi dan Nasara yang cuba menyesatkan kita daripada masa ke semasa. Jadi ini menyesatkan kita berasaskan hadis-hadis yang dia baca. Lagu tu. Dia tahu dah akhir zaman ni lagu mana, maka dia fikir kalau kita sekat supaya jangan ada benda tu, jayalah kita. Jadi dia duk pegang kepada usaha ikhtiar tu lebih daripada ketentuan Allah. Jadi kita ngaji goni, biar kita nampak usaha ikhtiar tu kira-kira saja, tetapi yang akan berlaku itulah kuasa mutlak Allah. Dia nak lagu tu. Apa yang kita rasa tak comelnya? Sebab bagi dia comel. Dan kalau kita bersyukur dengan apa yang Tuhan jadikan kepada kita, Tuhan hidayahkan kepada kita, Tuhan rezekikan kepada kita, maka kita akan dapat sesuatu yang kita tidak jangka-jangka. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita akan dapat rezeki itu dengan tidak disangka-sangka. Gapo? Wallahu alam. Ikut Tuhan lah. Tuhan rasa kita ni sesuai gapo. Kalau kita punah kita minta jauh tak silah. Maknanya semua hak Tuhan nyatakan kepada kita ni menjadikan kita semakin hari semakin dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan kita pergi mati itu dengan kalimah Allah. Kita nak lagi tu. Tetapi kalau Allah ni tabiat kita bukan dengan kalimah Allah. Kalau kita nak mati tak jadi dengan kalimah Allah. Itulah duduk usaha ikhtiarnya. Usaha ikhtiarnya Tuhan mikir, Tuhan atas rasa, Tuhan atas dah hadis. Jadi pak kara ni kita kena mikir secara berakal. Orang berakal ni mikir
ialah dia memikir akhirat tu atau dia memikir nak kelik ni lebih penting daripada segala kehidupan dia. Bukan dia duk mikir atas muka bumi ni. Sebab atas muka bumi ni semuanya tipu daya saja. Jadi kita kalau Tuhan bagi cukup dah. Lebih kurang alhamdulillah dah. Tak usah ada rebut dah lagu mana-mana pun. Tapi orang kata ni adalah senjata Yahudi supaya kita ni tidak berusaha. Tidak begitu. Cuba kita tengok zaman Nabi. Cuba kita tengok zaman sahabat-sahabat. Cuba kita tengok zaman-zaman pemerintah yang menuju kepada Islam seperti Harun al-Rashid dan sebagainya. Zaman dia tu mewah. Zaman dia tu pembangunannya up to date. Terkedepan. Dan semua perkara yang berlaku pada masa dia tu merupakan kesan-kesan keagungan atau kesan-kesan kecerdikan yang Tuhan nyatakan kepada orang Islam. Jangan tu nampak kita ni bodoh. Walaupun kita ni tidak berserah kepada usaha ikhtiar, tetapi apa yang kita buat ni mestilah dipandukan dengan daripada Allah. Apabila Allah yang memandu kita, insya-Allah Tuhan akan beri sesuatu yang tidak dijangka-jangka. Tu. Hak ni lah ni kita nak bina balik ni. Sebab kita tak percaya. Kita tak yakin. Percaya lebih kurang. Tak yakin. Tak 100% percaya. Sebab itulah kita lah ni duk puji orang kafir. Lebih baik pada kita. Sedangkan Tuhan kata, orang Islam adalah yang tertinggi, yang terbaik. Dan Nabi Muhammad itulah contoh yang terbaik. Tapi kita ambil contoh lain. Contoh orang tu, contoh orang ni. Kerana usaha tengok tiru dia tu. Kaya dia tu mula susuk je. Tapi kaya. Kenapa? Kan nego gani. Jadi kita nak suruh tiru orang. Kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan letakkan kepada kita. Kalau Tuhan letak kepada kita tidak kaya, tak usah nak cari dia tak kaya. Tapi kalau kita ni Tuhan letak dah kaya, sementara kita buat jadi kaya selalu. Tapi apa jadi? Cuba tengok pada saudara-saudara kita apabila kaya. Apabila kaya semua yang dia buat tu dia nak nama belakang. Jadi kita ni tak ada nama. Dia ada nama selalu. Dia demo ada nama. Dia kecek ada nama. Dia buat ada nama belakang dalam gerak-geri dia tu. Yang menyebabkan orang ramai puji dia. Lagu tu. Gak kita kalau kena puji, menyadarlah kita tak boleh kena puji, congat ekor selalu. Tetapi orang yang Tuhan pilih tak apa. Orang puji je lagu mana-mana pun dia tak ada. Serupa, ibarat kata serupa air lalu atas daun keladi. Serupa je orang puji, orang keji, orang kata huduh, orang kata molek, bagi dia serupa je. Sebab dia nampak semuanya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau duduk sini, tu lah orang kafir paling takut sekali. Sebab kalau duduk situ, orang kafir paling takut sekali. Sebab apa? Sebab orang ni orang ahlillah, orang yang ada Tuhan. Ahlillah ni orang ada Tuhan. Setiap masa. Kita ni semaya tak ada Tuhan lagi. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Tapi mari dalam hati, lepas ni nak pergi kedai ni. Lepas ni kena mengajar ni. Lepas ni kena buat begitu, kena buat begini. Bapa yang kita duk mari benda-benda lagi tu sedekah. Semua ni pekerjaan Allah Ta'ala yang Tuhan nak uji kita. Pas kita duk marah ke setan. Bodohlah kita duk marah ke setannya. Dah Tuhan kata dah ke asyaitan lakum aduwwum mubin. Setan tu aku juga buat. Dia aku kehendak dia buat gitu. Dah ada khair. Ada hadis. Ada ijma', ada qiyas apa. Duk tergoda dengan kecapan setan tu. Mengaku ada. Al-haram mubayyinu, al-halal mubayyinun. Haram jelas. Halal jelas. Dah jelas berlaku apa ya kita ni jadi tak boleh.
Dua mengada-ngada ke cerita, hak lagu ni tak boleh bidah, hak lagu ni tak boleh bidah, hak lagu ni tak boleh bidah. Sedar ke? Dalam Islam ni, haram dengan tidak haram ni, Tuhan buat nyata berlaku dah. Nyata, terang, tak ada tinggal sikit habuk. Yang ada dalam hadis, di dalam Al-Quran. Lagu tu lah. Lagu tu. Jadi jangan kita duk fikir, semua yang kita buat ni betul berlaku, tetapi kita buat sikit, cek banyak. Buat sikit, cek banyak. Kena cek berasaskan Al-Quran dan hadis. Kalau boleh duduk situ, sejuklah mata hati kita. Sebab kita sentiasa bergantung kepada Allah. Nak lagi tu. Sentiasa bergantung pada Allah. Sentiasa tawakal ala Allah. Sentiasa sabar atas dugaan Allah. Sentiasa reda dengan pemberian Allah. Gapo hak Tuhan nyata ke kita ni, kita reda berlaku. Bapa kena duduk gitu. Sebab kita ni kelah hamba. Kan nak jadi kelah hamba, kena duduk situ lah. Jangan lawan lah. Kelah hamba kena ikut tu. Lagu tu misalnya. Okey. Ia menjadikan manusia berbentuk bayangan Rahman. Jadi Tuhan jadi kita ni bentuk gini menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Tak ada lah Tuhan buat gini kasih dia lebih, dia buat gini kasih dia kurang, tak serupa. Di segi hakikat kasih Tuhan kepada makhluk dia serupa berlaku. Hatta dia tu kafir ataupun Islam, dia tu cacat, dia tu tidak cacat. Hatta dia tu miskin atau kaya ni, semua Tuhan buat tu, maknanya lebih berlaku, comel berlaku. Cuma kita ni, pasal kita duk nilai dengan mata dacing atau dengan timbangnya akal orang kafir. Kita tidak timbang dengan mata dacing Al-Quran dan hadis. Situlah rugi kita, rusak kita duduk situlah. Padahal tiga-tiga ada Tuhan kata, "Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau bercanggah dalam satu-satu hal kita nak buat, tak kerti nak buat, tak jumpa cari jalan, atau kurang mahir, atau kita rasa boleh kedok ni, maka hendaklah kita rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sebab tak ada satu pun benda dalam alam ni, bukan dalam dunia tu, dalam alam ni. Alam dunia, alam akhirat, alam zahir, alam batin. Alam wuyub. Alam sembunyi, dalam sembunyi kita kata. Sekalipun, Tuhan buat lengkap berlaku. Tak ada. Ada berlaku. Kalau kita ni, mencari atau kita cuba rujuk. Kalau kita tak pandai cari Tok Guru, ataupun kalau kita tak pandai ngatik banyak-banyak minta Tuhan tunjuk, insya-Allah Tuhan jaga kita. Ngatik banyak-banyak, qiyamul lail ke banyak-banyak, puasa ke banyak-banyak, supaya hati kita ni selalu berhadap kepada Allah. Apabila hati kita selalu berhadap kepada Allah, insya-Allah tak ada jalan yang kita tak temu berlaku. Inilah kerja Tuhan sehari-hari. Dia nak tolong dia, sayang kita, sifat rahman dia tu meratai, tak kira Islam kafir. Tetapi ingat, kalau kita ni berjaya duduk dalam kelah hamba, maka sifat rahim Tuhan tu di alam akhirat nyata senyata-nyatanya. Orang lain kena seksa, kita berbahagia. Itu ialah boleh royaknya. Kayu mempunyai bentuk yang tersendiri. Lain-lain bentuk adalah diambil daripadanya. Tetapi bentuk-bentuk itu tidak ada bersangkutan dengan bentuk kayu yang mutlak. Jadi, sebagai contoh nak cerita terang. Contohnya, benda bentuknya kayu lah. Kayu ni, kita ambil kayu buat kayu api, kita ambil kayu buat kursi meja, kita ambil kayu buat rumah, buat tiang, buat dinding. Semua kita buat daripada kayu ni, tidak serupa pokok kayu tu.
Tak serupa pokok kayu tu. Tak usah nak buat lah lagu mana-mana pun. Kita ambil kayu ni kita reka bentuk supaya serupa dengan pokok kayu. Tak serupa. Sebab ni kerja Tuhan. Ya. Jadi tujuan Tuhan buat begitunya supaya setiap masa ni kita memandang kepadanya. Setiap masa. Sebab kita tahu kita ni lemah, kita ni tak reti, kita ni hanyalah khoya-khoya saja, dakwa-dakwa saja, maka minta pertolongan lah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu tu. Kita kena balik, keluar balik. Lagu mana akhir zaman ni Tuhan kata orang kafir duk ambil semua hak Tuhan sedia atas muka bumi ni, kita buat tu ambil hadis menguduh Tuhan. Kita kata dunia ni penjara bagi orang mukmin, tetapi surga bagi orang kafir. Situ Tuhan nak rakyatnya. Dunia ni, lagu mana sedap pun, lagu mana kaya pun, lagu mana lebih pun, nak banding dengan akhirat tak boleh banding. Tu, bagi orang Islam. Bagi orang kafir, kalau boleh kaya senang duduk atas muka bumi, tu je lah dia ingat senangnya. Dia ingat surga dah. Sebab tu orang kafir dia cari kekayaan. Kita orang Islam, kita cari ketenangan. Tenang apabila kita tahu siapa Tuhan kita. Kalau tak kenal Tuhan kita, tu yang tak senang. Tak tenang lah. Kita duk rasa makan hak kita. Kita duk rasa buat hak kita. Kita duk rasa bergantung ni hak kita berlaku. Sedangkan kita tak fikir. Harta ni semuanya hak Tuhan. Ada Tuhan nyata kita, ada Tuhan nyata untuk orang lain. Melalui kita ke, tidak melalui kita ke, semua tu Tuhan telah atur dengan sempurna. Kalau kita ni reti ke. Tapi dia tak reti juga, tak ada arah lah. Minta tolonglah dengan Tuhan supaya mudah-mudahan kita boleh reti.